Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, kita akan pergi kepada tajuk hari ini ialah berkaitan dengan pembentukan Malaysia. Pembentukan Malaysia. Okey. Ini adalah bendera Malaysia yang kita ketahui umum. Okey, kita pergi seterusnya ialah apakah intipati perjanjian Malaysia? Apakah intipati perjanjian Malaysia? Ini yang kita akan belajar pada hari ini dan kita akan bincang bersama-sama. Kita akan berbincang bersama-sama. Okey. Apakah intipati perjanjian Malaysia? Intipati perjanjian Malaysia. Okey, yang pertama kita tengok dulu, tarikh pembentukan Malaysia adalah sebenarnya pada 31 Ogos 1963. Diisytiharkan pada 31 Ogos 1963. Tarikh pembentukan Malaysia. Okey. Sarawak, Sabah dan Singapura akan menjadi ahli Persekutuan Malaysia dan akan bersama Persekutuan Malaysia. Ini isi perjanjian yang pertama. Isi perjanjian yang pertama. Okey. Seterusnya, isi perjanjian seterusnya ialah Kerajaan British akan mengiktiraf kedaulatan Sarawak, Sabah, Singapura dalam Malaysia. Kerajaan British akan mengiktiraf kedaulatan Sarawak, Sabah dan Singapura dalam Malaysia apabila terjadinya ataupun tertubuhnya gagasan Malaysia. Kemudian ialah dalam perjanjian Malaysia itu juga ialah kita tengok ia memberikan kelebihan kepada Sarawak dan Sabah dengan menubuhkan kabinet negeri. Bermaksud kat sini ialah bila adanya perjanjian dengan Malaysia itu bermakna Sabah dan Sarawak ini boleh menubuh kabinet negerinya sendiri. Kabinet negerinya sendiri. Okey. Seterusnya, dalam perjanjian itu juga memperuntukkan tempoh masa peralihan. Contohnya dalam sidang pentadbiran. Bermakna ada tempoh dalam sidang pentadbiran. Kemudian ialah dalam bidang pendidikan. Bukan pentadbiran ya. Kemudian ialah dalam bidang pendidikan di Sabah dan Sarawak ini juga telah diberikan tempoh masa. Bagi Sabah dan Sarawak. Okey, dalam bidang pentadbiran dan juga dalam bidang pendidikan. Pentadbiran dan juga pendidikan Sabah dan Sarawak. Selain itu, dalam perjanjian penubuhan Malaysia juga adalah kerusi parlimen diberikan kepada, kita tengok yang pertama Singapura. Singapura ini diberikan sebanyak 15 kerusi dalam parlimen. Dalam parlimen kita lah di Malaysia ini. Okey, kemudian ialah di Sarawak 24 kerusi. Sarawak 24 kerusi merupakan kerusi yang paling banyak. Okey, kenapa merupakan kerusi yang paling banyak? Okey, seterusnya ialah Sabah. Sabah 16 kerusi. Okey, 16 kerusi. Bermakna kerusi ini, ketiga-tiga negeri ini, Sarawak lah yang paling banyak. Okey, cuba fikir, kenapa Sarawak paling banyak? Okey, dalam isi perjanjian juga ialah penduduk Bumiputera di Sarawak dan Sabah mendapat pengiktirafan yang sama seperti orang Melayu dalam perlembagaan persekutuan. Bermakna sama seperti orang Melayu
dalam perlembagaan persekutuan. Bagaimanakah kedudukan bahasa Melayu? Okey, bagaimana kedudukan bahasa Melayu dalam perjanjian tersebut? Okey, di Sabah apabila masuk ke dalam Malaysia, ini dalam Malaysia lah, dalam Malaysia. Okey. Okey, penduduk Sabah ini dia bersetuju mengiktiraf bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Dia mengiktiraf lah. Selepas itu dia mengiktiraf bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Okey, dan dibenarkan menggunakan bahasa Inggeris dalam tempoh 10 tahun selepas 1963. Mana kat sini ialah kalau kita tengok bahasa Inggeris selepas penubuhan Malaysia itu dia dibenarkan digunakan dalam tempoh 10 tahun. 10 tahun selepas penubuhan Malaysia. Selepas 1963 10 tahun. Okey. Kenapa begitu? Okey, kenapa begitu? Ialah kita tengok sebab selepas itu kita tengok 1970, Datuk Mustafa Datuk Harum menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa penghantar mengikut dasar pendidikan kebangsaan pada 1970. Okey, dan Dewan Undang Negeri Sabah pula telah meluluskan bahasa Melayu ini sebagai bahasa rasmi, bahasa rasmi dan urusan rasmi, bahasa sebagai bahasa rasmi dan urusan rasmi, bahasa Melayu ini sebagai bahasa rasmi dalam urusan rasmi. Bagaimana dan mengapa Indonesia membantah di PBB? Bagaimana dan mengapa Indonesia membantah di PBB? Sebelum itu, kita tengok dulu ialah berkaitan dengan perjanjian Julai 1963 dan juga peristiwa pengisytiharan Malaysia. Dan peristiwa pengisytiharan Malaysia. Okey, biasanya dalam soalan ini, soalan akan bertanya, mengapa Indonesia membantah di PBB? Mengapa Indonesia membantah di PBB? Indonesia membuat bantahan rasmi pembentukan Malaysia di PBB ataupun Pertubuhan Bahasa-Bahasa Bersatu. Tengok yang pertama ialah Tan, Setiausaha Agung PBB. Setiausaha Agung PBB telah menubuhkan sebuah jawatan kuasa United Malaysia ataupun UNM ditubuhkan untuk menilai dan membuat laporan. Telah menurunkan jawatan kuasa United Malaysian Mission. United Malaysian Mission UNN ditubuhkan untuk menilai dan membuat laporan berkaitan dengan penubuhan Malaysia. Okey, selain itu Duta Amerika Syarikat di PBB, Duta Amerika Syarikat di PBB mengetuai rombongan melalui tinjauan, mengetuai rombongan dan melakukan tinjauan di Sarawak dan Sabah. Okey. Itu Duta Amerika Syarikat ini di PBB mengetuai rombongan melakukan tinjauan di Sarawak dan Sabah. Okey. Pengisytiharan Malaysia 31 Ogos 1963, Pengisytiharan Malaysia 31 Ogos 1963 telah ditangguhkan. Kenapa ya? Okey, kerana laporan setiausaha PBB hanya dapat disiarkan pada 14 September 1963. Okey, bermakna mengambil masa yang lama untuk mengisytiharkan penubuhan Malaysia. Okey, penubuhan Malaysia ini adalah kerana laporan tidak berjaya disiarkan dalam masa yang telah ditetapkan dan terpaksa dipanjangkan oleh setiausaha PBB
dan hanya dapat disiarkan pada 14 September 1963. 1963. Okey. Pada 14 September 1963, misi ini menerbitkan, misi seterusnya ialah menerbitkan laporan penduduk Sarawak dan juga Sabah dalam berkaitan dengan pembentukan Malaysia. Berkaitan dengan pembentukan Malaysia. Okey, bagaimanakah peristiwa pengisytiharan? Bagaimana peristiwa pengisytiharan Malaysia? Okey, yang pertama kita tengok di Kuala Lumpur. Di Kuala Lumpur, Yang di-Pertuan Agong telah membacakan pengisytiharan Malaysia dan disaksikan oleh Tengku Abdul Rahman Putra Al-Hash. Manakala di Sarawak pula, Datuk Aban Haji Open Aban Safi'i telah mengakad sumpah memegang jawatan yang di-Pertua Negeri Sarawak. Okey, di-Pertua Negeri Sarawak. Okey. Seterusnya ialah pengisytiharan di Malaysia. Pengisytiharan di Malaysia dibaca oleh Khair Johari. Pengisytiharan Malaysia di Sarawak ini telah dibaca oleh Khair Johari sebagai wakil kerajaan persekutuan di Kuching, Sarawak. Kita tengok di Sabah pula, Datuk Mustafa Datuk Harun telah mengumumkan pengisytiharan Malaysia di Kota Kinabalu, Sabah. Okey, dan beliau telah menandatangani surat sumpah jawatan sebagai Yang di-Pertua Negeri Sabah yang pertama. Manakala Tun Razak Hussein pula telah mewakili kerajaan persekutuan di Sabah pada masa tersebut ketika pengisytiharan Malaysia. Okey, kita tengok sedikit sedutan. Maka dengan nama Allah yang Maha Murah lagi Maha Kasiani, saya Tengku Abdul Rahman Putra Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Abdul Hamid Halim Shah, Perdana Menteri Malaysia, dengan ini mengisytiharkan dan mensyuhurkan bahawa mulai daripada 16 hari bulan September tahun 1963 dengan izin dan kehendak Allah Rabbul Alamin akan kekal menjadi sebuah negara demokrasi yang merdeka lagi berdaulat dan kekalkan keamanan di antara segala bangsa di dalam dunia ini. Merdeka!